18 golongan sebagaimana yang dihimpunkan oleh pengarang kita Syekh Dr. Fadlul Ilahi berdasarkan kepada dalil-dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang membicarakan akan golongan orang-orang yang mendapat doa secara khusus oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iaitu golongan yang pertama ialah orang yang tidur pada waktu malamnya dalam keadaan suci. Maknanya berwuduk. Belum tidur pada waktu malam, dia berwuduk terlebih dahulu. Maka orang yang begitu juga bagaimana yang kita sebut dahulu, ada hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, malaikat akan mengawasinya, memeliharanya dan juga mendoakan ke atasnya. Kemudian yang keduanya, golongan orang yang menunggu untuk mendirikan salat secara berjamaah. Maksudnya orang yang datang awal menunggu untuk mendirikan salat secara berjamaah. Saat dia menunggu itu, sentiasa didoakan oleh para malaikat. Bahkan orang yang menunggu itu, waktu menunggu itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahalanya seumpama macam dia mendirikan salat. Jadi tuan-tuan tak perlu risau datang awal sikit pun, lambat sikit solat pun tak ada masalah. Menunggu saja, tetapi dengan syarat dalam keadaan berwuduk dan dalam keadaan tidak melakukan perkara-perkara yang lara, perkara-perkara yang sia-sia. Maka saat dan ketika itu dikira pahalanya seumpama macam mendirikan salat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga, tuan-tuan ingat kembali, ialah orang yang berada di saf yang paling awal, di saf yang pertama dalam melakukan salat berjamaah. Orang yang berada di saf yang paling awal ada kelebihan yang khusus. Maknanya orang-orang ini didoakan lebih oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala berbanding orang yang berada di belakang-belakang. Jadi inilah yang sepatutnya kita kena rebut. Tapi salat jemaah ni, inilah sepatutnya kita rebut, duduk paling awal, paling depan. Kerana ada kelebihan berbanding dengan orang yang duduk di barisan yang saf yang ke belakang. Kemudian golongan yang keempat ialah orang yang duduk di saf yang pertama itu, saf yang hadapan itu, di sebelah kanan pun ada kelebihan yang khusus. Kalau boleh ada pilihan, kalau dapat kita pilihlah duduk di sebelah kanan di saf yang paling awal. Juga ada kelebihan yang khusus bagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, iaitu orang yang merapatkan saf. Ini dalam suasana musim PKP kita tak dapat nak buat. Rugi dah satu kelebihan. Sebab tu dalam nikmat, masih kita ada nikmat, kita jangan abaikan, berlomba-lomba untuk melakukan sebelum kita ditarik nikmat itu. Sekarang nikmat ini sudah tidak ada, amalan ini sudah tidak ada selagi mana PKP ini masih berlangsung. Kita terpaksa kena jarak-jarakkan. Kemudian golongan yang keenam ialah orang yang salat berjamaah mengucapkan amin bersama-sama dengan imam, di belakang imam dalam salat berjamaah. Maknanya amin yang kita ucapkan dalam salat berjamaah bersama selepas imam selesai baca surah Fatihah. Maknanya amin itu juga sama-sama diucapkan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengucapkan amin itu juga termasuk di kalangan orang-orang yang didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketujuh. Golongan yang ketujuh ialah orang yang kekal ataupun tetap duduk di tempat solatnya setelah selesai melaksanakan solat. Maknanya dia tidak tergesa-gesa nak meninggalkan tempat solatnya. Maksudnya bukan maknanya betul-betul exactly tempat dia mendirikan solat itu. Maknanya selepas dia solat tu dia masih kekal duduk di tempat. Maknanya dalam erti kata kita hari ini, surau ataupun masjid itulah, taklah dia tergesa-gesa nak terus balik ke rumah dia. Kurang-kurangnya dia duduk seketika untuk berzikir, melakukan amalan-amalan sunat, baca Quran dan sebagainya. Maka orang yang duduk itu seketika lepas mendirikan salat juga termasuk di kalangan orang-orang yang akan didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Macam tuan-tuan malam ni termasuklah
Kalau niat untuk duduknya itu selepas selesai solat, dan duduknya juga kita pada malam ini kerana nak menunggu masuknya waktu isyak yang akan datang, juga sekali lagi termasuk di kalangan golongan orang yang didoakan oleh para malaikat. Kemudian golongan yang ke-8 ialah orang yang melaksanakan salat subuh dan asar secara berjamaah. Kenapa subuh dan asar? Kerana ini disebut secara khusus dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma para ulama mengatakan walaupun disebut subuh dan asar juga termasuk salat-salat jemaah yang lain. Maknanya dengan erti kata orang yang mendirikan salat secara berjamaah. Jadi daripada 8 golongan ni, tuan-tuan sekalian yang kita dah sebut, kecuali yang pertama, 7 golongan ni, maknanya yang dah kita dah sebut ni, yang saya dah sebut tu, semuanya duduk dalam lingkungan ini, kawasan ini. Maknanya siapakah kalau kita nak kata golongan yang didoakan oleh para malaikat itu? Inilah orang yang duduk dalam yang kita sebut tadi, yang datang menunggu solat, yang duduk di saf yang awal, yang merapatkan saf, yang menunggu untuk mendirikan solat, yang duduk selepas mendirikan solat, semuanya orang-orang yang dalam lingkungan ini. Di kalangan tuan-tuan, betapa untungnya orang-orang yang berada di sini akan mendapat doa secara khusus oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ke-9 barulah keluar sikit daripada golongan ini, iaitu orang yang berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang ke-10 iaitu orang yang mendoakan saudaranya daripada kejauhan, maknanya tanpa diketahui oleh saudaranya secara diam-diam. Dalam doanya, dia tidak hanya memanjatkan doa itu untuk dirinya sahaja, tetapi dia tahu ada di kalangan saudaranya, temannya, rakannya, jirannya, barangkali juga ada kesulitan, ada hajat yang ingin ditunaikan, ada masalah yang dihadapi. Maka dalam doanya secara diam-diam, dia juga berdoa pada Allah, minta pada Allah agar Allah perkenankan hajat saudaranya, selesaikan masalah saudara-saudaranya yang menghadapi musibah, masalah dan sebagainya. Kemudian golongan ialah orang yang banyak menginfakkan hartanya pada jalan kebaikan. Ini kita sedia maklum. Orang yang menginfakkan hartanya jalan kebaikan, mewakafkan hartanya, mendermakan hartanya atas tujuan fi sabilillah, maka juga mendapat doa para malaikat. Yang ke-12, orang yang menghidupkan pada waktu sahur, maknanya yang bangun untuk menghidupkan waktu sahur itu dengan amal ibadat pada Allah Subhanahu wa taala, yang kita sedia maklum itulah waktu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ke-13, orang yang berpuasa di samping orang-orang yang lain makan di sekelilingnya. Istiqamah dengan puasanya walaupun dia berada dalam majlis orang lain pakat makan belaka. Ini kita bincang dulu kan. Maknanya dia masih boleh istiqamah dengan puasanya walaupun dia berada dalam majlis orang lain pakat duk makan keliling dia. Ini juga didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ke-14 ialah orang yang menziarahi orang yang sakit ataupun orang yang ditimpa musibah. Ini lebih lagi. Orang yang ziarah orang sakit ni, tuan-tuan masih ingat hadis yang saya sebutkan dahulu, Allah Subhanahu wa taala utuskan 70,000 malaikat untuk mengiringinya daripada saat dia melangkah kaki keluar daripada rumah atas tujuan nak pergi ziarah orang yang sakit. Daripada saat dia keluar rumah tu, maka 70,000 malaikat itu akan berterusan mendoakan ke atasnya hinggalah kalau dia keluar pada waktu pagi sampailah kepada waktu malam. Kalau dia keluar pada waktu petang ataupun waktu malam, berterusanlah malaikat yang 70,000 itu mendoakan kebaikan ke atasnya sampailah keesokan paginya. Ini orang yang menziarahi orang yang sakit ataupun orang yang ditimpa musibah. Golongan yang ke-15 ialah orang yang mengucapkan kata-kata yang baik di sisi orang yang sakit. Bila dia pergi ziarah, dia mendoakan kebaikan ataupun mengucapkan kata-kata yang baik ke atas orang yang sakit, maka dia juga termasuk di kalangan orang yang didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ke-16 ialah orang yang menyampaikan kebaikan.
ataupun mengajar kebaikan kepada orang lain. Dia dapat suatu kebaikan, suatu ilmu kebaikan, dia sampaikan kepada orang lain. Maka kebaikan yang dia sampaikan itu ialah suatu perkara yang cukup disukai di sisi Allah. Bahkan orang ini didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ke-17 ialah orang-orang yang tetap beriman, bertaubat, istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, yang sungguh-sungguh bertaubat dan istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan bagaimana yang kita bincang dalam kuliah bulan yang lepas, berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Ghafir ataupun surah Mukmin ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9, juga termasuk di kalangan orang-orang yang akan didoakan secara khusus oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ni golongan yang ke-18, cuma golongan yang ke-18 ini tuan-tuan sekalian, maknanya dikhususkan untuk orang yang paling istimewa, iaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya yang ni tak adalah kan, maknanya dikhususkan kepada Nabi kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jelas apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56.